Bolehkah sesebuah parti memperjuangkan demokrasi dan prinsip keadilan dan kesamarataan tanpa pemimpin parti itu sendiri tidak dipilih oleh perwakilannya? Ramai akan menjawab, tidak. Namun hakikat ialah sebaliknya di dalam Parti Keadilan Rakyat atau PKR, pemimpin utamanya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau memegang kuasa utama di dalam PKR, tetapi anehnya Anwar memastikan beliau tidak perlu bertanding dalam pemilihan parti dalam apa keadaan sekalipun. Bekas pemimpin PKR Zaid Ibrahim terpaksa keluar daripada PKR setelah berani mencadangkan Anwar melepaskan jawatan itu. Cuma dalam pemilihan PKR itu saya melihat banyak perkara yang tak betul. Jadi itulah punca saya berhenti. I would like to suggest, if Keadilan wants to move forward, Anwar and Azmin must go. Yes. Because they are the source of the problem. Anwar Ibrahim has created enough trouble for the country. Ketika orang lain terpaksa bertanding dalam pemilihan PKR pada tahun 2010, Anwar dikecualikan daripada proses demokrasi. Beliau kekal sebagai Ketua Umum PKR tanpa menguji sokongan untuk dirinya di kalangan akar umbi parti. Pada tahun 2010, pemilihan PKR menyaksikan pelbagai penyelewengan dan pergaduhan yang menyebabkan proses pemilihan itu sendiri tercemar. Pergaduhan, pembuangan undi secara huru-hara dan sistem pengiraan undi mencurigakan menempelak slogan-slogan demokrasi yang dicanang oleh Anwar. Sehingga kini terdapat 162 aduan terhadap kebincangan yang akan menjejaskan integriti dan kredibiliti JPP di kuasa pemilihan pusat. Hari ini saya dan teman-teman akan menyerahkan memorandum bagi mendesak pembatalan dan perjalanan semula pemilihan kepimpinan pusat 2010 kepada Presiden Keadilan dan Fungsi Tengkuasa Pemilihan Pusat JPP. Namun Anwar tidak mengendahkan desakan untuk pemilihan itu dibatalkan atau ditunda setelah keputusan berpihak kepada sekutu-sekutunya. Isteri Anwar, Datuk Seri Wan Azizah Ismail, menang tanpa bertanding sebagai Presiden. Azmin Ali kekal sebagai Timbalan Presiden dan anak Anwar, Nurul Izzah, dipilih sebagai Naib Presiden. Kini Anwar didukung oleh DAP untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya Pakatan Rakyat menawan Putrajaya. Justru Anwar sudah tentu memberi sokongan penuh kepada DAP, khususnya Lim Guan Eng. Saya orang Pulau Pinang. Saya di Parlimen 5 tahun. Tapi saya sebagai orang Melayu, terang-terang saya mengatakan, saya bangga mendapat seorang Ketua Menteri Lim Guan Eng. Namun DAP sendiri bukan sebuah parti yang memberi tempat kepada kaum Melayu maupun mengamalkan demokrasi sebagai yang dicanang oleh Guan Eng. Pada pemilihan parti yang lalu, semua 8 calon Melayu termasuk seorang penyandang kalah sekaligus menguatkan hujah bahawa DAP adalah parti berkauman. Not even one Malay candidate. Kecewa tak? Kecewa tak? Bukan kecewa. The message that I'm sending to the party, the message that I'm sending to the party have not reached certain level or certain acceptance of the members. When we are talking about a multiracial party, but the message cannot reach them. Dalam cubaan terdesak untuk menyelamatkan imej DAP, Guan Eng mengubah keputusan pemilihan parti 3 minggu kemudian. Guan Eng mendakwa kesilapan teknikal dalam mengira kertas undi menyebabkan setiausaha politiknya, Zairid H. Johari, gagal dipilih ke jawatan kuasa pusat eksekutif atau CEC, iaitu badan tertinggi parti itu. Muslihat mengubah keputusan pemilihan DAP supaya berpihak kepada sekutu Guan Eng, mendedahkan DAP sebagai parti yang sanggup melakukan apa saja demi memenuhi agenda sempitnya. Ya, ini kali pertama dalam sejarah DAP. Saya kira bukan menjejaskan aman baiklah, barangkali apa yang dikatakan satu embarrassment. The grassroots members very strongly feel the election results must be nullified and a fresh election be held. This will restore the integrity and the public confidence in DAP, which is the backbone of Pakatan. See, if this is not done, public perception of fraud and manipulation in DAP polls to place in a Malay elected CEC member will linger. Bagaimanapun, Guan Eng menolak desakan itu kerana mahu mengaburi mata rakyat kononnya DAP memberi ruang kepada orang Melayu.
Prinsip demokrasi yang dicandang oleh beliau dibelakangkan. Seperti Anwar, Guan Eng sendiri tidak dipilih sebagai Setiausaha Agong DAP oleh akar umbi. Beliau hanya dilantik daripada 20 ahli CEC termasuk Setiausaha Politik Nia Zairil. Desakan untuk Guan Eng merombak sistem pemilihan DAP yang menjamin kekuasaan beliau dan sebelum itu bapa Nia Lim Kiat Siang semakin kuat dalam DAP. Saya rasa sudah sampai pada masanya kita kaji semula, kita buat pengubahan dalam parti pimpinan pusat, Setiausaha Agong, pengurusinya dan jawatan-jawatan yang penting. Kita biarkan rakyat, biarkan seluruh ahli kita dipilih secara terus. Setuju tidak? Guan Eng tidak bersetuju. Beliau menolak desakan wakil rakyat daripada partinya begitu saja kerana mahu berpaut kepada kuasa. Yang menjadi tumpuan Guan Eng ialah memastikan DAP sampai ke Putrajaya dengan beliau sebagai pemimpin utama parti perkauman yang sentiasa membayangi Anwar.